Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada hari ini kita pelajari tentang reka bentuk makanan RBT tahun 4 unit 5. Jadi cikgu bacakan pada waktu rehat. Arif dan Leong bersama-sama pergi ke kantin sekolah. Mereka membawa makanan yang dibekalkan oleh ibu masing-masing. Cuba tengok, yang ni nama dia Arif, yang kanan ni nama dia Leong. Okey, Arif cakap, "Leong, hari ini kamu bawa bekal apa?" Dia tanya. Leong jawab pula, "Saya bawa sandwich saja." "Kamu bawa apa?" dia tanya balik. Jadi kita tengok, Arif jawab, "Saya bawa nasi goreng." "Wah, menariknya bentuk sandwich kamu." Dia kata, dia tengok ni bentuk sandwich yang Leong bawa. Ada mata apa semua, ada rambut color hijau ni. Jadi Leong jawab, "Ibu saya belajar daripada internet. Ada pelbagai bentuk yang dibuatnya." Dia kata ibu dia belajar daripada internet benda ni semua ni. Okey, lepas tu surat 66 terus kepada muka surat 67. Arif cakap pula, "Oh, begitu. Boleh saya membuatnya nanti?" Nampak? Dia tengok, dia tanya boleh tak dia buat. Leong jawab, "Saya juga ingin mencuba untuk menghasilkan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan." Tadi ni kita tengok dalam dia punya bekal tu macam roti, ada buah, ada sayur. Okey. Kemudian Leong kata dia nak cuba menggunakan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan pula. Okey. Lepas tu Arif kata, "Menariknya. Boleh kita buat bersama-sama nanti?" Okey, dia tanya. Kemudian Leong jawab, "Boleh. Banyak makanan dapat dibentuk jika kita kreatif." Jadi cikgu nak tekankan perkataan dibentuk ni dan juga kreatif. Jadi pada hari ini kita nak belajar reka bentuk. Dibentuk ni, reka bentuk makanan. Okey. Muka surat 68. Okey. Banyaknya reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Nampak ada hiasan atau ukiran, nampak dia hias ni. Ataupun ukiran, ni ukiran. Buah tembikai diukir. Buah avocado diukir. Okey, nampak sayur ni semua diukir. Sayur tomato diukir. Okey. Mari kita lihat beberapa jenis reka bentuk makanan yang terdapat di sekeliling kita. Okey, cuba tengok beberapa bentuk reka bentuk makanan. Sayur-sayuran nampak diukir. Buah-buahan tembikai dengan apa nama avocado ni diukir. Kemudian produk bakeri nampak dia hias, diukir dan dihias. Kalau yang tadi sayur diukir, buah tadi pun diukir. Ni ukiran, hiasan pula. Ni nampak ni. Okey, kek ni produk bakeri dihias, ni pun dihias. Ni pun dihias. Dia dihias macam mana? Dia dihias, dipotong, disusun macam ni. Tu namanya hiasan juga tu. Lepas tu bijirin. Kemudian kita ada konfeksi. Okey. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis makanan yang ada dalam buku teks kamu muka surat 68 ni. Konfeksi ni dia lebih kepada manis-manisan. Okey. Bijirin ni contohnya macam bijirin lah, kacang ke apa ke, gandum dan sebagainya. Produk bakeri ni itulah macam kek, tart ni. Okey, sayur dan buah-buahan. Okey. Ditanya pula reka bentuk makanan selain di atas mengikut jenis makanan. Okey, apa lagi yang ada? Contohnya kita ada kuih muih. Kita ada pula ayam. Kita ada pula ikan, jenis-jenis ikan pula. Kita ada pula daging. Itu contoh-contohnya reka bentuk makanan selain daripada yang di atas ni. Macam-macam lagi makanan yang ada, jenis-jenis makanan yang ada. Okey. Seterusnya muka surat 69.
pentingnya reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan yang pelbagai mempunyai banyak kepentingan. Antaranya termasuklah yang ditunjukkan di bawah. Okey, cuba kita tengok. Yang pertama, mengikut trend semasa. Nampak trend dia? Dia letak gambar kartun apa semua, dia letak biskut Oreo ni jadi, kemudian ada telinga, dia letak mata, dia letak macam-macam coklat kecil-kecil ni, semua ikut trend semasa. Ada trend yang suka macam kartun Doraemon, kemudian ada pula masanya trendnya ikut Ultraman, macam-macam trend, ada banyak trend. Kemudian yang kedua, kita tengok yang bawah, memberikan pilihan kepada pengguna. Kita cuba tengok dia punya kek ni. Ada yang jenis kita letak buah sikit kat atas sini, ada yang jenis kita letak buah strawberry, ada yang ada biskut curut, dia letak pula krim. Jadi kita boleh ada banyak pilihan kek kat sini. Itu maksud dia pilihan kepada pengguna, boleh buat banyak pilihan. Kemudian yang ketiga, memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Kalau dulu kita jumpa lemang kosong saja, tak ada inti. Tapi zaman sekarang ni, lemang ni dia ada inti. Ni inti gula merah, ada yang inti ayam, ada yang inti cheese. Zaman ni ada inti cheese. Kemudian ada yang inti ikan, macam-macam. Ada yang inti jagung. Jadi dia jadi benda yang baharu. Jadi benda yang baharu ni dia memenuhi kehendak pengguna yang nak cuba sesuatu yang baharu, yang zaman dulu tak ada tapi zaman ni ada. Okey. Kemudian meningkatkan nilai komersial. Kita tengok dalam ni contohnya macam contoh ada bawah ni mungkin aiskrim ke apa ke, dia letak krim, dia tambah krim, dia tambah coklat putih di atas ni, jadi harga dia meningkat. Dia tambah apa sikit, harga dia jadi mahal sikit. Ini contohnya meningkatkan nilai komersial. Okey, kita tengok pula yang ni. Ini ialah kuih kita panggil Puteri Ayu ataupun Seri Ayu. Okey, kuih orang Melayu. Yang ni pula kuih orang Cina, kita panggil dia Angku, kuih Angku. Okey, yang ni dia kata memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Nampak ada kuih Melayu, ada kuih Cina, Puteri Ayu dan juga Angku, memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Okey. Bolehkah kawan-kawan namakan makanan mengikut kaum dan kepelbagaian reka bentuknya? Okey. Ni ada dua contoh dah. Contoh yang India pula kita ada Maruku. Kemudian bangsa-bangsa lain, kita ada banyak jenisnya. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok kepada latihan pengukuhan. Okey. Cuba tengok reka bentuk makanan yang kita ada di sini. Ni reka bentuk menggunakan buah. Dia pakai buah apple dengan buah anggur. Okey. Dia potong buah apple jadi turtle, jadi kura-kura, jadi penyu. Kemudian buah anggur jadi kepala dia. Ada mata lagi. Yang ni buah apple. Kemudian yang ni timun, dia buat jadi katak. Itu contoh reka bentuk tu. Kemudian daripada roti jadi Hello Kitty. Kemudian roti jadi zirafah. Yang ni dia bubuh kulit timun. Kemudian dia ada pula tomato di atas sini. Okey. Okey. Yang ni 68 tadi cikgu dah pun bagi tahu. Muka surat 69 cikgu dah bagi tahu. Kita tengok, nampak tak dia kata cari jawapan dalam nota buku teks di atas. Cuba sedaya upaya dapatkan markah yang penuh. Kamu nak jawab soalan sat lagi, tengok berdasarkan buku teks yang di atas ini. Okey. Kemudian tengok nombor 1. Apakah maksud reka bentuk makanan? Dia tanya, apa maksud reka bentuk makanan? Kita cari balik dalam muka surat buku teks yang cikgu tampal di atas ini. Dia ada dah. Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran.
Nampak? Hiasan atau ukiran. Yang tu maksud dia. Penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Jadi kamu tengoklah jawapan dia. Okey, ada di bawah sini. Okey, makanan secara hiasan ataupun ukiran. Tengok contoh. Hiasan dia buat, hiasan dia hias nasi ini. Nampak tak nasi ini? Okey. Dia jadi seolah-olah macam selimut ni dia tidur. Dia hiaskan sayur di sini. Dia hiaskan pisang sebagai dia punya kat mulut ni. Kemudian dia hiaskan seolah-olah teddy bear di tengah tidur. Kemudian dia ukir apa nama pisang ni, dia potong-potong. Yang tu maksudnya hiasan dan ukiran. Okey, kita tengok yang seterusnya, nombor 2. Apakah jenis makanan yang digunakan dalam reka bentuk di bawah? Jenis makanan apa ni? Okey, ada tomato, ada timun, ada carrot, ada sayur parsley, kemudian ada macam-macam ni, ada sayur kailan. Jadi apakah jenis makanan yang digunakan dalam reka bentuk di bawah sini? Okey, jadi yang ni semua ialah sayur-sayuran. Okey, pilih reka bentuk makanan bukan produk bakery. Okey, yang mana yang bukan produk bakery? Okey, tart, bakery. Kek cawan, atau bahasa Inggeris dia kita ambil cupcake, bakery. Donat pelbagai manisan, bakery. Yang bukan bakery, yang ni pisang goreng. Pisang goreng. Okey, yang seterusnya, pilih reka bentuk makanan bukan bijirin. Nampak tak? Roti dengan bijian. Ada biji matahari, biji pokok bunga matahari ataupun koci. Ada dia punya biji-biji lah, biji-bijian dia. Okey, jadi dia kata yang bukan bijirin. Yang ni bijirin. Roti daripada gandum, bijirin sebenarnya. Okey. Kemudian cornflakes, reka bentuk biskut cornflakes. Ni daripada bijirin ni. Yang bukan bijirin ialah reka bentuk sate ayam. Okey. Pilih reka bentuk makanan bukan buah-buahan. Okey, nampak tak? Reka bentuk makanan macam ikan jos ni, ikan jerung. Ini buah-buahan. Reka bentuk makanan daripada nanas. Dia ukir nanas ni, kemudian dia bubuh segala buah-buahan kat dalam dia. Ni reka bentuk buah-buahan. Kemudian yang di reka bentuk buah-buahan juga, dia pakai tembikai susu. Reka bentuk ukiran tembikai susu. Yang ni reka bentuk nasi bersama sosis dan telur. Yang ni yang bukan buah-buahan, bukan reka bentuk buah-buahan. Okey, reka bentuk makanan yang bukan konfeksi. Cari mana dia reka bentuk makanan yang bukan konfeksi. Konfeksi ialah manisan. Okey, manisan. Yang ni coklat manisan. Yang ni pun manisan. Yang ni pun manisan. Yang ni yang bukan konfeksi. Okey, roti bersama sosis dan juga telur. Okey, yang seterusnya muka surat yang nombor 7. Gambar menunjukkan reka bentuk kek cawan yang berkembang mengikut peredaran masa atau zaman. Apakah kepentingan paling tepat tentang perkembangan reka bentuk ini? Nampak kek cawan biasa. Kek cawan kini pula macam ni. Macam cikgu bagi tahu, dia ikut trend. Ni trend unicorn ni. Nanti ada pula trend Doraemon. Nanti ada pula trend Ultraman. Macam-macam trend. Okey, mengikut trend semasa. Okey, itu jawapan dia. Kemudian nombor 8. Gambar menunjukkan karipak dengan pelbagai pilihan reka bentuk. Apakah kepentingan paling tepat tentang kepelbagaian pilihan reka bentuk? Dia tanya. Ada reka bentuk love, ada reka bentuk yang bulat karipaknya, ada reka bentuk yang huruf D, ada reka bentuk yang panjang macam ni. Jadi dia kata kepelbagaian pilihan reka bentuk. Jadi dia kata yang mana jawapannya? Okey, yang mana? Apakah kepentingannya? Jadi dalam ni jawapannya ialah ada banyak pilihan. Jadi
memberikan pilihan kepada pengguna. Pengguna nak pilihan yang mana satu, ada banyak reka bentuk dia, pilih yang mana nak. Okey. Yang seterusnya, nombor 9. Gambar menunjukkan reka bentuk lemang dengan pelbagai inti dan varian-varian yang baru. Apakah kepentingan paling tepat tentang kepelbagaian reka bentuk baharu di bawah? Nampak lemang dia ada inti daging, ada inti ikan. Kemudian lemang dia ada inti pisang. Kemudian lemang dia kali hijau. Kemudian lemang yang kala ungu, mungkin keladi ke apa ke. Kemudian lemang yang ada inti dia jagung. Dia tanya, apakah kepentingan paling tepat tentang kepelbagaian reka bentuk baharu di bawah? Jadi jawapannya, dia nak memenuhi kehendak pengguna yang nak cuba sesuatu yang baru, benda-benda baru. Yang itulah jawapannya. Okey, yang tu jawapannya, cuba sesuatu yang baru. Kemudian yang terakhir, apakah kepentingan paling tepat tentang 3 reka bentuk makanan di bawah? Okey, kita ada ketupat, kita ada maruku, kita ada kuih bulan. Jadi ini ada 3 bangsa ni. Ketupat daripada orang Melayu, maruku kuih orang India, dan seterusnya ialah kuih bulan daripada orang Cina. Jadi jawapannya ialah memperkenalkan budaya pelbagai tahun. Okey. Jadi kamu nanti akan buat Google Form ni. Kemudian selepas kamu tekan butang submit, kamu dikira hadir. Sekian, terima kasih.